Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak pelajar. InsyaAllah hari ini subjek matematik kita akan cover berkenaan dengan topik baru iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, so insyaAllah untuk pembelajaran hari ini kita akan cover subtopik panjang sahaja. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, perlu kita tahu apa beza antara ketiga-tiga ni. Apa dia panjang, apa dia jisim dan apa dia isi padu cecair. Okey, kita lihat dulu secara pengenalannya. Okey. Jika kita lihat dalam dalam buku teks ni terdapat dialog antara pelajar, okey, di mana seorang pelajar perempuan ni dia berkata tinggi akil ialah 100 cm. Itu adalah menunjukkan panjang. Okey. Manakala dialog yang kedua iaitu seorang pelajar lelaki berkata jisim buku teks ini 300 gram. Itu adalah jisim, di mana menunjukkan berat. Dan dialog yang ketiga, isi padu air ini 400 ml. Itu pula adalah isi padu cecair. So ketiga-tiga ni menunjukkan tentang panjang, jisim dan juga isi padu cecair. Secara ringkasnya begitulah. Okey, untuk lebih memahami dengan lebih jelas, okey, insya-Allah Ustazah akan ajar satu persatu. Maknanya Ustazah tidak akan ajar kesemuanya dalam satu video ni. Okey, pertama sekali kita akan lihat dulu. Kita akan kenali dulu apa dia unit sentimeter dan meter. Di mana kita akan cover berkenaan dengan panjang dulu. So panjang dia mempunyai unit iaitu sentimeter dan meter. Okey, so kita boleh lihat contoh di sini. Ini pembaris 15 cm. Setiap senggatan ialah 1 cm. Jika awak perasan dekat sini, ada satu pembaris di mana pembaris ini mempunyai ukuran sepanjang 15 cm. Okey. 15 cm kat sini. Okey, boleh lihat kat sini. Okey, 15 cm. Dan setiap senggatan ialah 1 cm. Maksudnya kat sini, jika kita lihat jarak untuk setiap ni adalah 1 cm. Kalau kita tengok 0 hingga ke 1, 1 hingga ke 2, 2 hingga ke 3, 3 hingga ke 4 dan begitulah seterusnya sehinggalah ke senggatan yang ke-15. Menunjukkan setiap senggatan itu mempunyai ukuran sebanyak 1 cm. Dan awak juga boleh tengok contoh. Contohnya kalau awak nak lebih jelas, awak boleh tengok pembaris. Cuba tengok. Ustazah akan dekatkan. Tapi mungkinlah kurang jelas. Kalau awak boleh tengok kat sini, setiap senggatan itu adalah 1 cm. Sama juga. Sama macam yang dalam buku teks tunjuk ni. Okey. Okey, seterusnya. Jika kita lihat di sini, panjang sebatang paku dan lebar jari ialah 1 cm. Kalau kita tengok ukuran untuk jari, okey, ukuran untuk jari adalah sepanjang 1 cm. Begitu juga dengan paku ini, sepanjang 1 cm. Jika kita lihat di sini 1 cm juga boleh ditulis dengan menggunakan simbol 1 cm. Dia adalah satu benda yang samalah. Cm sama dengan sentimeter.
Simbol bagi sentimeter ialah cm. Okey, untuk lebih ringkas lah. Tak perlu tulis panjang-panjang. Hanya dengan menggunakan simbol cm sahaja. Cm maksud dia sentimeter. Okey. Okey, seterusnya kat sini kita boleh lihat panjang pita ukur ialah apa dia? Apa dia jawapannya? Kat sini dia dah bagi dah clue. Dia dah bagi hint, dia dah bagi jawapan dah. Kat sini dia tulis 150 cm. So tu adalah jawapannya. Panjang pita ukur ialah 150 cm. Okey, Ustazah tulis kat sini sebab terlalu kecil dia punya dia punya tempat kosong tu. Sentimeter. Tak muat. Okey. Ataupun kita boleh tulis sebagai 150 cm. Macam tu Okey, jadi jawapannya adalah panjang pita ukur ialah 150 cm. Mudah je kan? Okey. So seterusnya kita dah selesai untuk sentimeter. Dan kita kena lebih jelas lagi. Ini pembaris 1 meter. 1 meter lain ni dengan sentimeter. Panjangnya sama dengan 100 sentimeter. Maknanya kat sini 1 meter. Okey. Ustazah tulis 1 meter. Okey, kejap. 1 meter. Sorry. Tak cantik. 1 meter bersamaan dengan 100. Dia punya tulisan tak? Okey, 100 sentimeter. Okey. Di mana kalau kita lihat ukuran meter ni lebih panjang daripada sentimeter. Kalau kita lihat kat sini panjangnya, panjangnya meter ni daripada kosong sentimeter sehingga 100 sentimeter. Itu adalah ukuran di mana 1 meter itu bersamaan dengan 100 sentimeter. Okey. Manakala di sini 1 meter boleh ditulis dengan menggunakan simbol M. 1 M contohnya 1 meter. Kalau kita lihat kat sini simbol meter ialah M. Itu meter. Manakala untuk sentimeter tadi, Ustazah nak ulang lagi. Untuk sentimeter tadi, simbol dia adalah cm. Manakala untuk meter, m sahaja. Okey. Okey, so seterusnya kita boleh lihat dekat sini. Soalan dia, panjang pita ukur ialah, apa dia jawapan dia? Kat sini dia dah ada bagi hint. Dia dah ada bagi clue kat sini. Kejap ya. Okey, so hint kat sini dia tulis apa? Dia tulis 4 meter. So itu adalah jawapannya. Panjang pita ukur ialah 4 meter. Ataupun kita boleh menggunakan hanya simbol, iaitu kita boleh tulis sebagai 4M. Okey? 4M. Dia sama. 4 meter. Ataupun 4M. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada latihan di sini. Kita cuba fahami dengan lebih jelas, dengan lebih dengan lebih detail. Soalan yang pertama di sini,
Nyatakan unit ukuran yang sesuai. Okey, sama ada cm ataupun m. Sama ada sentimeter ataupun meter. Okey, perlu diingat lagi sekali, sentimeter ni lebih pendek daripada meter. Maknanya kat sini, meter ni lebih panjang. Okey, so kita lihat yang A ni. A ni adalah pensel. Okey, pensel warna. Okey, so kebiasaannya pensel warna ni tak panjang sangat kan. Contoh apa ni? Kebiasaannya untuk pensel kita akan menggunakan unit cm. Okey, cm. Okey, so jawapannya adalah cm. Okey, seterusnya B kita boleh tengok kat situ. Tak silap ustazah, ni adalah pelapik kaki mungkin. Pelapik kaki pelapik kaki kebiasaannya dia tak adalah lebar panjang sangat. Okey, jadinya kita akan menggunakan ukuran sebanyak cm lah. Okey, kalau meter ni, kalau 25 meter ni panjang sangat-sangat. Okey, kalau kita tengok dekat sini, seterusnya ni apa? Paip air. Okey. 5 cm ke meter. Kebiasaannya kalau panjang-panjang ni, kalau kita tengok kan, apa ni, dia punya gelung-gelung tu kan panjang. Okey, panjang maknanya kat sini adalah meter. Okey, kebiasaannya kita akan guna simbol meter. Alright. Okey, so kebiasaannya, okey, dekat rumah awak boleh cuba. Okey, panjang 1 meter ni kebiasaannya sedepa. Macam mana sedepa? Cuba kita angkat tangan. Okey, angkat tangan. Okey, cuba kita tengok kiri kanan. Tangan kita tu itu adalah lebih kurang 1 meter. 1 meter maksudnya panjang lah. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Untuk latihan yang kedua, tulis simbol bagi unit ukuran di bawah. Okey, A 2 cm. Ingat lagi tak? Ingat lagi ke tak? 2 cm. 2 cm ni apa dia? Simbol untuk unit sentimeter ni. Sentimeter ni bersamaan dengan 2 cm. Okey. Sentimeter sama dengan cm. Okey. So kalau B, seterusnya kita tengok 57 cm. Macam mana kita nak tulis? Gunakan simbol. Okey, kita buat macam ni. 57 cm. Okey? Mudah je. Yang C kita tengok 3 meter. 3 meter maksudnya kat sini 3 m. Okey? Dan last sekali yang D 40 meter. Macam mana nak tulis? 40 m. Senang ke mudah? Senang. Mudah. Memang senang sangat untuk topik ni. Okey. Kita tengok. Yang seterusnya. Yang ni, bagaimana cara untuk kita mengukur? Bagaimana cara untuk kita mengukur panjang objek dan lukis garis lurus? Yang pertama sekali, kat sini, haruslah bermula daripada kosong. Kalau awak nampak kan, pembaris ni, kita kena mula ukuran dia daripada kosong. Kita tak boleh lah nak mula daripada 4 ke 9 ke. Tak boleh. Kita kena mula daripada sifar. Okey, sifar. Dan seterusnya, ukur dengan tepat. Itu adalah cara-cara bagaimana kita nak mengukur panjang sesuatu objek tersebut. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, pensel, okey, pensel di sini. Pensel kat sini. Berapa cm? Okey, bermula daripada kosong. Okey, bermula daripada sekejap sorry. Okey, bermula daripada kosong. Lepas tu sehingga 12.
Okey. So kat sini menunjukkan bahawa panjang pensel ini adalah 12 cm. Okey, ataupun 12 cm. Dua benda yang samalah. Okey. Seterusnya kita lihat ukuran bagi daun. Kalau kita tengok kat sini, dia bermula daripada kiraan sifar. Di mana dia sifar kan? Okey, sorry kejap Sifar kat sini. Okey. Okey, sifar sehinggalah bermula daripada sifar sehinggalah dia dah tunjuk titik-titik tu menunjukkan 6 cm. Okey, so panjang untuk sehelai daun ni adalah 6 cm, iaitu 6 cm. Okey. Dan manakala untuk sebiji pemadam, okey, dia lihat dia bermula daripada sifar dan lihat dia berhenti di senggatan 3. Okey, so kat sini menunjukkan bahawa panjang bagi pemadam ini adalah 3 cm. Okey, 3 cm. Dia dah bagi hint dah tu. Okey. Okey. So okey, manakala seterusnya, jika kita lihat di sini dia menggunakan pita pengukur, di mana dia mengukur lebar pintu kelas, iaitu sepanjang 128 cm, iaitu 128 cm. Okey. Manakala untuk B ni, dia ukur dinding, okey, di mana panjang dia ukur lukisan, okey, di mana dia mengukur lukisan, panjang lukisan ni ialah sebanyak 2 meter, iaitu 2m. 2m, tengok. Kalau m tu untuk ukuran meter, dia panjang, lagi panjang daripada 2 cm. Okey. Manakala, okey, kita tengok yang C, dia tak bagi jawapan kat sini. Dia tanya kita, panjang bikai ialah berapa m, berapa meter? Okey, so kat sini, okey, anak-anak boleh lihat bahawa kat sini dia dah bagi hint dah. Dia dah tanda dah senggatan itu berhenti di kawasan di sekitar 1m, iaitu 1 meter. So jawapan dia adalah 1 meter. Okey. Okey, seterusnya kita boleh lihat kat sini di mana ada seorang pelajar perempuan ni, dia tandakan titik pada sifar dan 30. Dia tanda dulu bermula daripada senggatan sifar sehinggalah senggatan 30. Okey, dia buat point, dia buat bulatan dulu. Lepas tu dia sambung 2 titik itu dengan pembaris. Digariskan dan dia pun tulis. Itu adalah ukuran sepanjang 30 cm. Dia menggunakan pembaris. Okey. Seterusnya, okey, kat sini kita boleh lihat 2 orang pelajar, di mana seorang pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Dia tandakan titik pada sifar dan 100. Dia cakap, kami lukis garis lurus 1 meter, iaitu 1m. Lepas dia tanda titik daripada sifar hingga 100, dia bulat macam tu. Lepas tu, dia sambungkan 2 titik itu dengan pembaris, di mana panjang daripada titik sifar ke 100 itu adalah sebanyak 1 meter, iaitu 1m. Okey. So seterusnya kita boleh lihat dekat sini, tu ada semut. Dia sedang berfikir. Lukis panjang sebatang sikat sebagai garis lurus di atas kertas. Ukur panjangnya. Okey, so dia suruh lukis. Okey, tak perlu lukis lah. Okey, so Ustazah akan tunjuk. Dia suruh ukur berapa panjang dia.
So kalau kita boleh tengok kat sini. Okey, besarkan sikit. Okey. Bermula daripada senggatan kosong, senggatan sifar, berhentilah sehingga ke senggatan 12. Okey. Kat sini dah ada dah dia tunjuk titik-titik ni. Dia berhenti di senggatan 12. Okey, maksudnya kat sini panjang sebatan sikat ni adalah 12 cm. Okey, mudah aja. Okey, 12 cm. Okey. Right. Okey, cuba jawab. Nyatakan panjang sebatan pink. Kat sini dia tanya, berapa panjang sebatan pink ni? Okey, kat sini kita lihat bermula daripada senggatan dari senggatan sifar. Okey, berhenti di senggatan berapa ni? Senggatan berapa ni? Senggatan 9. Okey, so maksudnya kat sini panjang sebatan pin ni adalah sebanyak 9 cm. Okey, so tu adalah jawapannya lah. Lukis garis lurus. Okey. Okey. Maaf. Alright. Okey, selepas tu exercise untuk yang kedua, lukis garis lurus. Okey, di mana macam mana kalau kita nak lukis garis lurus? Kita boleh gunakan pembaris. Okey, so kita boleh tengok kat sini bermula daripada senggatan sifar sehinggalah senggatan 9. Okey, so tu adalah panjang untuk garis lurus 9 cm. Okey, manakala untuk B 2 meter. Okey, kita kena guna pembaris yang lagi panjang lah. Okey, sebabnya 1 meter tu dah bersamaan dengan kita punya tangan. Bila kita depakan tangan, tu dah 1 meter dah. Kalau 2 meter ni lagi panjang. Okey, jadinya kita perlu gunakan pita pengukur untuk 2 meter. Okey. Okey, anggar panjang objek. Panjang sebatan krayon lebih kurang 10 cm. Dia just bagi anggaran. Anggaran I ni hampir tepat. Panjang sebenar sebatang krayon ini ialah 9 cm. Kebiasaannya anggaran ni kurang tepat lah. Sebab tu kita menggunakan pembaris. Pembaris ni adalah alat ukuran untuk mengukur panjang. Okey, seterusnya kalau kita tengok dekat sini, panjang berus lukisan ini kurang daripada 20 cm. Itu adalah anggaran. Okey. Okey, so kat sini cuba tunjukkan 1 cm dengan cara ini. Ini adalah juga anggaran. Okey. Bila kita dah kenal pasti senggatan 1 cm panjang mana, kita boleh anggarlah. Okey, rupanya untuk 1 cm panjangnya adalah sebanyak ni. Okey. Dia tak terlalu panjang 1 cm. Sebabnya kalau kita lihat di sini pembaris ni 1 cm senggatan dia bersamaan dengan jari kita je. Okey. Alright. Okay, so ni lebih kepada ulang kaji pelajaran lah. Okay, so insyaAllah itu sajalah berkenaan dengan panjang, iaitu 2 perkara yang perlu kita ingat, iaitu sentimeter dan meter. Itu adalah unit yang kita akan gunakan untuk mengukur panjang sesuatu objek. Untuk lebih accurate ataupun lebih tepat, kita boleh gunakan pembaris ataupun pita pengukur. Okey, so insyaAllah itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekiranya ada pertanyaan, okey, boleh direct bertanya melalui Telegram. Okey, jika ada masalah. Okey, so insyaAllah itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.